Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Ida Munirah binti Muda. Saya dari SK Kuala Kemaman. Hari ini saya akan menceritakan salah satu daripada topik daripada Google Certified Educator untuk tajuk untuk level 1 iaitu Google Drive. Okey, untuk makluman semua, ada 4 yang akan saya fokus untuk pada hari ini, iaitu yang pertama, macam mana cara untuk organize ataupun untuk create folder ataupun subfolder di dalam Google Drive. Dan yang kedua, untuk create document file di dalam Google Drive. Yang ketiga, create sheet file dan organize sheet file dalam Google Drive. Dan yang keempat, macam mana untuk locate dan open file menggunakan search operators. Okey, kita teruskan je. Sebelum bagaimana cara untuk membuka Google Drive daripada Chrome, iaitu kita terus ke waffle ataupun yang di sebelah kanan ni ada 6 titik. Terus mencari ikon Google Drive. Ataupun menggunakan cara yang kedua, kita terus type menggunakan omnibar iaitu drive.google.com. Okey, akan terus membawa kita kepada kita punya Google Drive lah. Okey, ini adalah paparan di ruangan home dan kita pergi kepada My Drive. Okey, untuk yang pertama, saya akan tunjukkan macam mana cara untuk create folder dan subfolder. Okay, cara untuk create folder dan subfolder. Yang pertama kita akan create dulu folder menggunakan title My Classroom dan ada subfolder dan kita bagi dia title lessons. Dan macam mana cara kita akan share folder dengan subfolder ni dengan rakan-rakan di sekolah ataupun dengan rakan-rakan satu pasukan kita. Okey, untuk create folder, kita boleh terus ada dua cara. Sama ada kita menggunakan cara right click untuk create new folder dan kita namakan My Classroom. Create. Dan dia akan keluarlah pada paparan kita. Ataupun cara yang kedua, kita pergi pada menu new dan kita terus create new folder. Okey, seterusnya untuk create subfolder, kita pergi pada folder yang kita telah create tadi dan guna cara yang sama ada new ataupun right click new folder. Dan kita namakan dia lessons. Okay. Ini adalah subfolder kita di dalam folder My Classroom tadi. Okay, kalau kita tengok, ni adalah folder My Classroom. Dalam My Classroom ni ada satu lagi subfolder iaitu lessons. Okay, kalau kita ingin kongsi, share the folder atau subfolder ni dengan orang lain untuk edit. Maknanya kita nak edit file tu, bila once kita share dengan orang tu dan orang tu pun boleh edit file yang sama dan access file tu. Okay, contohnya pada folder My Classroom, kita hanya pergi pada right click, share dan share. Okey, kat sini cikgu-cikgu boleh masukkan email dengan siapa yang kita nak share. Okey, contohnya saya share pada email MOE saya dan kat sini cikgu boleh pilih sama ada kita share hanya untuk orang tu view, orang tu komen ataupun orang tu pun boleh edit sama-sama. So kat sini saya pilih editor dan sebelum nak share, sama ada cikgu share ataupun kalau notify ni, orang yang kita share tu akan dapat notification lah daripada email dia. Ataupun kita hanya nak share link saja, cikgu just boleh copy link dan terus send. Okay, maknanya folder ni kita dah share. Macam mana kita nak tahu yang folder ni kita dah share, akan ada ikon yang berbentuk orang tu kan. Kalau perasan folder-folder lain yang tak ada ikon, tapi yang folder yang kita share ni ada ikon. Menunjukkan folder ni kita dah share dengan orang lain. Okey, itu cara kita nak create folder dan juga subfolder. Okey, seterusnya.
macam mana kita nak rename file dan subfolder. Contohnya untuk folder lesson ni, tadi kita dah namakan dia adalah folder lesson. Sekarang kita nak rename dia. Macam mana kita nak just guna right click dan rename. Yang ni cikgu boleh rename lah. Sama ada nak tukar dia kepada nama yang lain. Contohnya lesson. Saya rename dia jadi assignments dan klik OK. Secara automatik subfolder tadi dah berubah nama lain. OK. Ataupun kita boleh tukarkan dia dalam bentuk warna untuk senang kita cari. Okay, contoh pada My Drive, susah nak cari folder My Classroom ni sebab dia sama dengan folder-folder lain. So kita nak bezakan dia untuk senang kita cari. Kita organize, kat right click dan kita boleh pilih warna-warna yang sesuai untuk senang kita locate file kita. Okay, jadi terus kat sini, bila-bila masa je once cikgu buka je My Drive, kita terus akan nampak folder yang kita dah warnakan tadi untuk senang kita cari file tu. Okey, satu lagi cara, selain daripada kita tukarkan warna pada folder tu, kita boleh mark dia dengan star. Organize dan add to star. Okay. Once kita dah add kat star, kalau cikgu tengok dekat menu di sebelah kiri ni, ada computer, share with me, resend dengan star ni. Okay, jadi bila kita pergi je dekat star, okay, secara automatik folder yang tadi terus berada di sini. Untuk senanglah kita nak cari. Jadi kita dah tahu dah folder tu dah ada dalam star. So jadi next time kita tak perlu dah cari dekat My Drive. Terus pergi ke star dan terus dapat My Classroom punya folder tadi. Okay. Ini kita dah belajar macam mana nak tukar warna, rename dia. Okay, untuk seterusnya kita nak create a document dan kita namakan Q&A. Dan selepas tu kita nak add the document to the subfolder share lessons. Kita nak masukkan dokumen tadi ke dalam subfolder share lessons. Okay. Ada dua cara juga. Yang pertama kita pergi ke menu new dan kat sini cikgu-cikgu boleh tengok sama ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides dan Google Form dan adalah banyak-banyak lagi. So sekarang kita nak create Google Docs. Create and share. Okay, untuk namakan Google Docs ni boleh je tukar je bahagian untitled document dekat atas tu. Just nama dia Q&A. Okay, ini terah. Dia secara automatik akan tersimpan terus di dalam drive kita. Okay, dah save to drive dah. Okay, bila kita tengok balik, yang tadi tu secara automatik dah berada Q&A di dalam folder My Classroom kita. Okay, folder My Classroom tadi, okay, kita nak masukkan dia di dalam subfolder ni. Ada dua cara, sama ada kita guna option right click, organize dan move. Dan kita akan movekan ke dalam assignment dan move. Okay, jadi secara automatiknya Q&A berada di dalam subfolder assignments tadi. Okey, cara yang kedua, Q&A documents di luar ni, kita hanya boleh drag sahaja, masukkan terus di dalam subfolder assignment. Okey, andai kata cikgu nak delete file ni, nak buang dia daripada drive, dah tak nak guna dah. Okey, cikgu just boleh right click, move to trash. Dan secara dia akan terus pergi ke trash lah. Okey, andai kata cikgu tersalah delete, cikgu boleh pergi balik dekat trash dan pergi balik dekat Q&A ni, kita restore balik. Bila kita restore balik tu, kita akan dapat baliklah Q&A documents tu di dalam folder assignments kita tadi.
Okey. Tapi once kita dah pergi dekat trash, kita dah remove semua sekali tu. Okay, contohnya, saya pergi balik dekat subfolder tadi. Okay, cikgu dah remove yang ni. Dah move, dah delete dia. Dan kita nak delete dia sepenuhnya. Kita just right click, delete forever. Ini maksudnya kita buang lah. Delete terus file tu, dah tak nak guna lagi dah. Okey, untuk yang ketiga, macam mana kita nak create sheet file di dalam Google Drive kita. Okay, cara yang sama juga macam mana kita nak create document file tadi. Okay, kita akan pergi pada new untuk create sheet file, iaitu blank spreadsheet. Ataupun kita menggunakan cara yang kedua, just right click, akan dapat Google Sheets dan kita create blank spreadsheet. Okey, untuk namakan, savekan spreadsheet kita ni, sheet kita di dalam drive kita, kita just tukar saja dekat untitled spreadsheet ke atas tu dan kita namakan file kita tu. Contohnya saya namakan file ni, okay, untuk bahagian create sheet ni, finances. Once file kita ni dah save di dalam drive, okay, save dah dalam drive, jadi dekat dalam ni akan ada kita punya sheet yang dah kita bagi nama tadi, finances. Okey, seterusnya macam mana kita nak set the sharing permission. Sama macam kita share folder dan subfolder kita tadi. Okey, tapi yang ini kita nak hanya kita saja yang boleh access. Okey, tadi kita dah set my classroom. Okey, my classroom tadi. Folder my classroom ni kita dah share dengan orang. Dan bila kita share folder ni dengan orang lain, maksudnya folder dan subfolder kat dalam pun orang lain pun boleh access juga. Tapi untuk sheet ni kita tak nak bagi orang lain access. Jadi kita nak hanya kita sahaja yang boleh access, tapi dia berada dalam folder yang telah kita share. Okey, macam mana kita nak set dia? Kita pergi dekat share tu. Okey, tadi saya dah share kan dengan orang. So, untuk hari ni, yang ni, saya restrict okey, itu cara kita nak create document file dalam subfolder. Okay, selain daripada kita nak dah create file dalam My Drive kita, kita nak upload file di dalam komputer kita ke dalam Google Drive kita. Okay, contohnya cikgu pergi ke My Classroom tadi. Okay, right click, file, upload. Jadi cikgu boleh carilah mana-mana file, document file di dalam komputer dan boleh terus upload sahaja ke dalam Google Drive kita. Okay. Tanda ikon ni menunjukkan dah berada di dalam drive lah, maknanya eksplorasi ni, dokumen ni dah berada di dalam drive kita. Okey, selain daripada ni, ada satu lagi cara. Cikgu hanya boleh drag sahaja, iaitu masukkan sahaja file yang saya upload tadi, drag sahaja terus ke dalam drive. Okay. Dua cara yang berbeza. Mana-manalah yang cikgu rasa difikirkan perlu dan untuk mudah bagi cikgu. Okey, untuk kita nak setting balik file ni, hanya kita sahaja yang boleh access. Kita pergi dekat share tadi. Share. Okay. Tadi saya dah masukkan, saya dah kongsi dengan email ni. Okay, sekarang hanya saya je boleh access file ni, just remove access. Okay. Dan save. Okey, walaupun drive folder My Classroom dengan assignments ni kita dah kongsi dengan orang, tapi orang lain tak boleh access untuk sheet file kita ni sebab saya dah settingkan untuk kita sahaja yang boleh access. Okey, seterusnya
Macam mana kita nak locate dan open file di dalam share with me. Dan kita nak add a shortcut to drive. Okey, contohnya. Kita pergi kepada my drive. Okay, contoh, kita nak cari balik file yang kita create tadi. Okay. Kita boleh guna je search box kat atas ni dan kita hanya type terus file apa yang kita nak cari. Okay, satu lagi cara, once kita klik dekat search bar ni, kita akan nampak macam-macam jenis file kat bawah. Sama ada kita nak cari document file, spreadsheet, presentation, form ataupun apa-apa folder lah. So contohnya tadi kita create sheet file. Kita just klik je spreadsheet ni. Jadi dia akan keluar semua jenis spreadsheet yang ada di dalam Google Drive kita. Jadi lagi senanglah kita nak cari. Kalau kita tak ingat exactly nama apa yang kita berikan tu. Okay, seterusnya kita nak add a shortcut to drive. Macam mana kita nak organize lah dia ke dalam folder pilihan kita. Okay, contohnya kita back balik dekat my classroom. Okay. Assignment ni kita dah tak nak dah letak di dalam my classroom. Ataupun kita nak alihkan dia kepada folder lain. Okay. Daripada sini, selain daripada kita movekan tadi, cara lain kita boleh add to shortcut. Okay, contohnya kita terus letak dia dekat main my drive kita. Jadi bila kita klik pada my drive, kita akan terus nampak subfolder assignments tu terus di luar. Mungkin kita tak nak pergi dekat my classroom tadi, kena buka banyak-banyak kali. So dengan cara ni, bila kita add shortcut, kita hanya pergi dekat my drive, kita akan terus jumpa subfolder assignments tu di luar sahaja. Okay, cikgu. Seterusnya Google Drive ni sebenarnya untuk memudahkan kita lah macam mana cara kita nak access file tu dan cara yang mudah untuk kita kongsi file kita, folder ataupun subfolder dengan orang lain pada bila-bila masa. Okey, seterusnya kita nak cari file dekat dalam drive kita dan kita nak share link dokumen tu dengan orang lain. Okey, itu adalah salah satu cara macam mana kita nak share dengan orang lain. Sama ada kita nak share untuk sama ada orang tu edit, komen ataupun just boleh view sahaja dokumen kita. Okey, seterusnya saya nak fokus kepada search operators, iaitu dalam Google Drive kita ni untuk memudahkan kita mencari dokumen-dokumen dalam Google Drive kita. Okey, contohnya dekat bahagian atas ni, tadi kita boleh search yang saya explain sama ada melalui asingkan lah jenis-jenis file yang kita nak cari. Tapi sekarang kita nak guna search operator, iaitu yang pertama sama ada kita guna from. Okay, contohnya kita nak cari file apa daripada kawan kita, kita boleh masukkan email ataupun nama ataupun tajuk ringkas daripada orang tu. Dan secara automatik, maknanya ini adalah bahan yang telah dikongsi daripada email ni. Okay, selain daripada from, kita boleh guna search operator to yang pernah kita kongsikan. Contohnya saya telah berkongsi dengan anak murid saya ni. Okay, bahan-bahan yang telah dikongsi. Itu tu. Okey, seterusnya share with. Okey. Bahan apa yang telah kita pernah share dengan orang. Ini adalah folder-folder yang pernah saya kongsilah. Jadi senanglah kita just boleh cari apa je bahan-bahan yang pernah kita kongsi. Dan kalaulah cikgu-cikgu perasan, dekat setiap folder ni, ikon dia pun dah berubah. Ada ikon, macam ikon orang tu kan. Maknanya ni adalah semua folder yang pernah kita kongsi dengan orang lain. Okey, ataupun yang keempat, kita boleh gunakan perkataan owner. Email tuan tu ataupun nama pun boleh. Okay.
Ini adalah yang pernah dikongsikan dengan email tersebut. Ini adalah file-file dia lah. Okey, saya rasa setakat itu sajalah yang saya boleh kongsikan mengenai Google Drive. Jadi saya berharap apa-apa bahan yang telah saya kongsikan hari ini bermanfaatlah untuk semua. Jadi selepas ini jika ada cikgu yang ingin memerlukan bahan, saya akan kongsikanlah link untuk dapatkan bahan-bahan mengenai Google Drive. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.